Terima kasih saudara dan saudari kita majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin syafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang hormati Komisioner Polis Datuk Seri Ramli bin Muhammad Yusof, Pengarah Jabatan Pembinaan Komersial Satu Pengurusi Patan Kuasa Penganjur Perhimpunan Bulanan kali ini. Dan yang hormati Datuk Seri Datuk Pengarah Jabatan Polis Raja Malaysia, yang dihormati Datuk-Datuk Timbalan Pengarah, Pegawai Kanan, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Pertamanya marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Ilahi kerana kita masih lagi diberi nikmat kesihatan untuk berkumpul dalam perhimpunan bulanan Ketua Polis Negara Anjuran Jabatan Setan Komersial, Pembinaan Komersial pada pagi yang berbahagia ini. Sebelum meneruskan ucapan, saya ingin menyampaikan salam takzim daripada Yang Dihormati Inspektor Jeneral Tan Sri Razaluddin bin Husin, Ketua Polis Negara, yang tidak dapat hadir pada pagi ini dan terikat dengan penugasan rasmi lain yang tidak dapat dielakkan. Pada hari ini dan yang dihormati sekalian, teknologi digital telah mengubah dunia dan landscape kehidupan seharian kita. Malah kemajuan teknologi juga menyumbang kepada kepelbagaian trend jenayah cyber masa kini. Oleh yang demikian, PDRM khususnya JSDK perlu bergerak one step forward agar berupaya mendepani cabaran dunia baru ini, termasuklah penggunaan teknologi kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence AI. Tidak dapat dinafikan bahawa ruang cyber yang terbuka ini memberi cabaran kepada PDRM untuk meneroka strategi dan kaedah terkini bagi menanganinya. Dalam usaha menerkam dan mementeras jenayah komersial, JSDK terus kekal komited dalam melaksanakan berbagai inisiatif yang telah dirancang melibatkan siasatan, risikan, operasi dan juga kempen-kempen pencegahan. Saya dipahamkan bahawa trend semasa jenayah komersial memperlihatkan lebih 50% kes terdiri daripada kes-kes penipuan dalam talian. Dari aspek tindakan penpenterasan bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini, JSDK telah melancarkan sejumlah 14,046 operasi serta serbuan dan telah berdaya menahan 15,786 individu atas pelbagai kesalahan jenayah komersial. Manakala dari aspek siasatan bagi tempoh 8 bulan pertama tahun ini, JSK telah berdaya mendapatkan sejumlah 9,828 pertuluhan. Bagi siasatan kes jenayah pengubahan wang haram pula, sejumlah 117 berkas siasatan telah dibuka dari Januari hingga Ogos tahun ini. Sepanjang tempoh tersebut, JSK telah berdaya mengambil tindakan pembukuan ke atas sejumlah RM106 juta aset dan harta serta tindakan penyitaan aset dan harta berjumlah RM249 juta. 5 kes juga telah berdaya dituduh di mahkamah. Hadirin hadirat sekalian, usaha pencegahan jenayah yang berkesan memerlukan pelibatan aktif oleh semua lapisan masyarakat. Saya dimaklumkan bahawa JSDK telah melaksanakan sejumlah 8,863 program pencegahan jenayah di seluruh negara sepanjang Januari hingga Ogos 2023. Apa jelas, pelibatan langsung masyarakat adalah dituntut agar mereka lebih peka dan memahami akan pelakuan jenayah yang berlaku di sekeliling mereka. Hadirin dan hadirat sekalian, izinkan saya mengambil kesempatan ini untuk turut menyentuh mengenai arahan Ketua Polis Negara nombor 191 bertarikh 6 Ogos tahun ini mengenai total enforcement ke atas peraturan 3C, iaitu peraturan pegawai awam, pelakuan dan tata tertib 1993. Berkaitan dalam kes-kes salah laku di kalangan pegawai dan anggota PDRM sejak kebelakang ini memerlukan ketegasan dan keberanian dalam menyelia dari kaedah close monitoring. Semua pegawai dan anggota yang memegang jawatan sebagai penyelia, bermulai pada pucuk pimpinan sehinggalah ke bawah, akan dipertanggungjawabkan sekiranya gagal menyelia
dan mengambil tindakan ke atas pegawai dan anggota bawah selian yang terlibat dalam salah laku. Tidak ada lagi alasan di kalangan penyedia-penyedia untuk tidak mahu mengambil sebarang tindakan ke atas pegawai dan anggota yang terlibat dalam salah laku kerana mereka mahu popular atau menjadikan aspek ekspedikor sebagai keengganan mengambil tindakan tegas. Bukan sekadar tindakan, malahan teguran juga tidak diambil kerana tidak ada keberanian dan ketegasan. Semua pengarah, komisioner polis, ketua polis negeri, komandan, pegawai pemerintah, ketua-ketua jabatan dan ketua-ketua polis daerah wajib mengambil tindakan tegas dalam menguatkuasakan peraturan 3 ini tanpa gagal. Sebarang kegagalan pihak Datuk Seri, Datuk, tuan-tuan dan puan akan diambil tindakan tegas. Semua kontijen, brigade, formasi jangan hanya bergantung kepada pemeriksaan dan jeep atau naziran pada Bukit Aman untuk turun dan membuat pemeriksaan. Semua pihak harus konsisten, berani dan tegas dalam menguatkuasakan peraturan 3C bagi memastikan kita dapat membuat perubahan yang berkesan ke atas isu integriti dan salah laku dalam PDRM. Hadirin dan sekalian, dalam kita melaksanakan tugas dan tanggungjawab menguatkuasa undang-undang, kita mungkin akan dikritik dan ditomak atas dakwaan tidak menjalankan tugas secara profesional atau siasatan serta tanggapan terpilih. Sudah menjadi satu budaya di Malaysia apabila PDRM dan lain agensi penguatkuasa menjalankan siasatan dan tanggapan ke atas sesuatu pihak, kita akan dituduh dan ditomak. Tindakan diambil ke atas pihak A, mereka akan mengkritik kita. Pihak B pula akan memuji kita. Sebaliknya, sekiranya tindakan diambil ke atas pihak B, pihak A akan memuji kita. Ini adalah trend di kalangan segelintir masyarakat dan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Sebagai agensi penguatkuasa yang terulung, kita tidak perlu takut, bimbang, usang ataupun gabrah. Selagi kita mengikut undang-undang, mengikut SOP dan ikhlas dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab, tidak fear or favor, kita tidak perlu bimbang. Kita bukan nak menjadi popular, bukan nak jadi artis atau takut kehilangan followers dalam Facebook, IG, TikTok. Terus tegas, ikhlas dan profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita. Hadirin dan sekalian, sebagai lagi yang ingin saya tekankan adalah berhubung taat setia kita sebagai pejabat awam kepada Ketua Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Sebagai rakyat Malaysia, kita adalah menunjuk tinggi prinsip rukun negara yang kedua, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Dan di dalam ikrar pun kita ada sebut juga, kan? Kesetiaan kepada raja dan negara. Yang seterusnya diterjemahkan dalam tahap setia kita yang tidak berbelah bahagi kepada raja dan negara. Suka juga saya mengingatkan kita semua kepada Pekeliling Bilangan 17 tahun 2001 mengenai penguatkuasaan surat Aku Janji untuk pegawai awam di bawah peraturan pegawai awam pelakuan dan tertib 1993 yang jelas mewajibkan semua pejabat awam menzahirkan taat setia kepada Yang di-Pertuan Agong, kepada negara dan kerajaan. Kita wajib faham dan hadam Aku Janji ini. Hadirin dan sekalian, pada pagi ini saya amat bersah hati untuk menyampaikan sedikit penghargaan khas Ketua Polis Negara kepada 6 pegawai bank sebagai tanda penghargaan PDRM atas sumbangan serta peranan mereka dalam membantu siasatan PSDK. Saya dipahamkan bahawa mereka bertanggungjawab proses permohonan yang dihantar oleh pegawai penyiasat melalui portal EFSA. Adalah diharapkan dengan pengiktirafan ini akan mengukuhkan lagi jalinan kerjasama antara PDRM dan institusi perbankan. Saya juga berusaha hati untuk menyampaikan CD penghargaan Ketua Polis Negara kepada 34 orang pegawai polis dan pegawai awam dari semua jabatan yang telah menunjukkan prestasi cemerlang dalam perkhidmatan masing-masing.
Semoga penganugerahan ini menjadi inspirasi kepada warga BDM lainnya untuk terus menabur khidmat bakti dengan cemerlang bagi pasukan yang kita ini. Tahniah dan syabas saya ucapkan kepada semua penerima. Sebelum mengakhiri bicara, saya merakamkan ucapan terima kasih kepada seluruh jawatan kuasa kita yang terlibat dalam merayakan pimpinan bulanan pada kali ini. Akhir kata, marilah kita sama-sama memanjatkan doa semoga seluruh warga BDM sentiasa berada di bawah payung lindungan Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang jalankan tugas menjaga keselamatan dan keamanan negara. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.